Tetangga mikrofon ni dah. Perselirat. Rasa mentori pun tak ada mic banyak sini. Ya handa lah malam ni. Orang perempuan kalau dia tak boleh bagi standard suami makan sampai licin suami makan, ada masalah. Sikit dia makan tak banyak, ada masalah. Dia kalau bini masak kono lauk tu kan, kenapa masakan tu sama dengan omak kita masak, tapi omak kita masak kita makan habis, bini masak makan tak habis? Apa hal? Kan? Sebab apa? Sebab omak kita nak beritahu orang perempuan, omak kita masak dengan penuh kasih sayang. Tak kira lah omak mentua, sama je. Tak apa kono sedap bona makan rumah mak ni, contoh ayat kan. Ya bini kan masak. Tolu teh. Tak habis-habis. Kadang-kadang bukan perempuan sini dia tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengurusi acara, bahagia Tuan Imam. Berapa imam ni? 3. Imam 1, Imam 2, Imam 3. Barisannya Tuan Kuasa Masjid. Seluruh tenaga-tenaga penggerak bagi menjayakan program kita pada malam ini. Kepimpinan di semua peringkat yang berkesempatan hadir. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, suasananya berangin. Masjid ni sebab kipeh besar. Tadi seperti ini saya tak boleh nampak kipeh besar. Tadi tengah hari tadi saya ceramah kuliah duha pun, tapi kat satu masjid kat Bandar Tasik Selatan pun besar agak kipeh. Ya. Hari ni masjid ni kipeh besar-besar. Alhamdulillah. Jadi saya risau kat tadi kok jam kan, alhamdulillah sampai kat lah. Sampai. Terima kasih banyak kerana sudi mengundang pada malam ini. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita memilih berada di dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ni yang mana sangat dituntut. Dan kita memilih ni daripada benda-benda lain. Malam ni boleh tidur, boleh lepak kat rumah, boleh tengok macam rancangan kat dalam TV tu. Tapi kita pilih berada dalam majlis ilmu. Tahniah lah orang kata. Kan? Dan alhamdulillah saya dipahamkan memang macam ni lah setiap malam ramai orang kan. Nah, jadi saya rasa itu pencapaian. Memang patutlah dia dapat masjid terbaik tu. Dah mula dia menang di kanan dah. Yo kau tak kan? Yo kau tidak tak kan? Kalau macam ni lah jemaah subuh lah kan. Imam semangat tu. Imam semayang atas stage. Macam tu lah kira kan. Punya semangat kan. Dek ramai orang. Jadi tajuk malam ni bebas mana. Tapi ialah mengingatkan kita dalam mood kita masih lagi berada dalam mood hijrah. Mood hijrah lah. Perubahan sikap kita, nak membezakan kita. Nak membezakan kita dengan makhluk lain sebab kita ni ada daya fikir. Daya fikir tu sebabnya ada pandangan bahawa berfikir sesaat tu lebih baik pada beribadah 1000 tahun. Ada yang berpandangan begitu. Jadi tersebab berfikir pula lain. Tu sebabnya nak yang paling baik apa kita fikir, apa kita cakap, apa yang kita buat sama. Kadang-kadang fikir tu dah fikir dah, cakap tu elok dah, tapi buat tak sama. Ada orang pula fikir lain, cakap lain, tapi buat elok sebab ikut orang. Ada juga. Kan? Bila sebut pasal itu sebab ramainya kita ni hari ni cabaran dah tak macam dulu. Tak macam dulu. Cabaran kehidupan kita ni dah macam-macam. Dulu tokan TV yang ada 3 channel ya dulu. Sekarang belum tokan sebab ke handphone sendiri dah ada beribu channel. Ikut niat ya.
Tokan Haji Google. Tokan Haji Google, apa niat nak tengok apa? Cakap. Apa yang terbayang dalam kepala? Ada orang hantar mesej kat saya. Apa pandangan? Bagaimana mengatasi kita nak, bagaimana cara nak melawan hawa nafsu dengan tahap semua ada kat tangan dah. Kan? Nafsu yang biasa mengajak kita tengok benda tak elok. Kan? Takkan ada dah. Saja ya tokan dengan ceramah kan. Ada tu ada. Jemaah senyalah. Tompek lain ni. Tokan-tokan yang tengok gambar perempuan tah perempuan tu kan. Gambar perempuan ni yang komplit berpakaian, yang separuh berpakaian, yang tak berpakaian pun boleh. Pakanlah handphone. Jangan berbaik terperanjat. Berbaik terperanjat lah dia. Ada ke? Cik, buat-buat macam tu lah kan. Jadi tu lah. Ancaman hari ni. Hari ni. Tu sebab anak-anak kita kalau tak betul cara payah. Payah. Tu sebab hari ni kita berada dalam dunia yang sementara. Dan kita kena elak diri kita supaya menjadi manusia yang lalai. Pagi tadi saya membentangkan tajuk keburukan dunia dan meninggalkannya. Kalau petik dan kitab Mekah Syafatul Qulub itu jumpalah. Dan penenang jiwa. Dunia ni sifat sementara. Nabi tahu dah. Ya. Ada orang tu amalan ni sebesar gunung. Akhirat tu sebesar gunung amalan. Tapi tetap masuk dengan aku. Kenapa? Sebab dek hati itu terpaut ke dunia. Faham tak? Amalan ni hendak setinggi gunung amalan dia. Maknanya semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, ibadah-ibadah semua tak tinggal. Semua jaga. Tapi bila bab terpaut ke dunia tu sebabkan itulah dimasuk dalam neraka. Itu sebab dalam peristiwa hijrah tu Nabi kan bila perintah. Benda pertama basic kita belajar. Benda pertama. Tiap-tiap tahun dengan ceramah hijrah. Tiap-tiap tahun dengan ceramah maulud. Tiap-tiap tahun dengan ceramah Isra Mi'raj. Kalau tak berubah juga tak tahulah kita. Pernah tengok rancangan National Geographic Explorer? Kan ada yang dia secara berjemaah kabau tu. Tahu kabau? Kerbau. Dia kena ubah, dia cekek kelumpur, gombak. Aduh, hai. Kerbau-kerbau itu berjalan secara berkumpulan. Sebab dek koring kontang, pandai deh. Dia punya insting tu bergerak dia cara berkumpulan. Bila bergerak secara berkumpulan, dia cari berkawan. Akhirnya dia kena merentasi sebatang sungai. Sungai itu pula dah koring-koring ni penuh dek lumpur. Badan air dengan boyo ada dalam tu. Mungkin pernah tengok. Kabau ni nak tak nak dia kena melintih. Kalaulah kita jadi kabau tu, kita kena boyo tu. Sebab boyo tu bukan orang lain, terutama orang lelaki. Ya kena benar boyo ni. Lebih kurang kita je orang mana kan. Tapi kalau kita ni orang, kita kan, wih gila ada boyo. Kita takkan masuk. Sabarlah tunggu lain clear. Biarlah deh 10 tahun. Biarlah lapar. Daripada kita masuk. Ataupun kita fikir strategi nak mengelakkan boyo. Kabau ni dah tahu. Masuk sekor dah kena tangkap. Yang lain tetap masuk pergi. Asah binatang yang kabau ni. Pak. Sebab dia kabau. Tapi kalau kita dah tahu dah jalan tu berlubang, dah tahu tompek tu bahaya, kalau kita masuk juga maka samalah kita dengan kabau tu tadi. Faham tak? Nabi kata sesungguhnya manusia itu tidak akan terjerumus dalam lubang yang sama 2 kali. Nabi dah beritahu. Dah tahu orang lain jatuh kat situ, dia takkan jatuh kat situ. Patut macam tu manusia ni. Itu sebab Nabi, dalam perjalanan Nabi kan, Nabi pergi tengok macam-macam manusia Nabi jumpa. Ada yang wanita tua tahan Nabi kan, kita tahu Isra Mi'raj kan. Ada perempuan tua yang bongkok. Nabi kata itulah dia dunia. Punya tua dah dunia ni tunggu masa nak kiamat. Zaman Nabi dulu, bayangkan beribu tahun dulu, dah cakap dunia ni tua. Apatah lagi zaman kita. Tunggu masa. Nabi dah ajar kita supaya kurang-kurangkan
Kurang-kurangkan diri kita ni leko. Dia tahu umat ini goma lalai. Nabi tahu umat memang hokap. Tahu tak hokap? Tamak melainkan mereka yang beringat. Dia kata manusia ni kalau diberikan 2 lembah omeh, 2 lembah emas. Betul kan balik? Nescaya dia takkan puas, dia akan minta lembah yang ketiga. Percayalah. Sebab kaya tu masalah juga kadang-kadang. Iya, berapa ramai orang ingat tak masa zaman kita main teka bola dulu. Yang kesok gebar kita korek-korek, hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis dah cantum-cantum kita bulatkan. Mana bola tu pergi je. Sap, kita pun bulat. Kita dah cakap dalam diri kita, dapat 5,000 ni, hui dan tak nak main lagi dah. Iya ke? Belum tahu ni dah, dapat 5,000 dia fikir macam mana nak gandakan pula 5,000 tu. Tu yang orang paling ramai kena tipu bab direct selling orang Melayu lah. Tak ada lain dah. Kau tak nak kau kaya tu kawan. Dia pun kaya nak ajak orang kaya. Nak kaya kau nak senang kau lupa dah. Lupa dekat Allah Ta'ala kadang-kadang. Tu sebab kalau kita rujuk kepada firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 20 yang bermaksud barang siapa yang mendaki keuntungan di akhirat akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia kami berikan kepadanya sebahagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bahagian di akhirat. Kita kalau kerja akhirat, insya-Allah dunia ni Allah Ta'ala bantu. Kerja dunia ada harapan dapat, ada juga harapan tak dapat, malahan paling rugi sekali akhirat langsung tak dapat. Selalu saya cakap, berapa ramai manusia bersia-sia atas muka bumi Allah ni, bersia-sia melihat keindahan dunia. Tatkala dipanggil oleh Ilahi untuk menghadap dia, dah nak mati barulah dia sedar. Bila dia melihat dalam karung masih lagi kosong, belum cukup lagi bakal nak buat ke akhirat. Sebab dia relax, lalai dan leko. Hanya orang yang terjaga dari tidur sahaja sedar bahawa dia sebenarnya bermimpi. Faham tak? Kita takkan sedar kita mimpi, melainkan kita dah terjaga. Dah terjaga lah mimpi tadi rupanya. Macam tu juga dipanggil oleh Allah SWT nak mati barulah dia tahu, oh ya, amalan dan tak cukup. Tanda-tanda orang lalai gila dunia. Apa dia? Senang kita nak tanyalah kita ni lalai ke tidak. Ada 3 perhiasan dunia. Nombor 1 harta, nombor 2 kedudukan, nombor 3 wanita. Yang pertama harta, termasuklah kereta, rumah, boleh pakaian, kasut, barang-barang, motor, apa lagi? Segala benda lah, handphone, gadget, harta. Yang kedua, bila sebut tentang kedudukan, tak kira apa pangkat, wa imma ketua lorong sekalipun. Ketua lorong, bergaduh dari ketua lorong. Dengan cerita ketua kampung ni lah. Ketua lorong. Pahala dia jadi ketua. Eden dah lama duduk ke lorong. Gaduh nak jadi ketua lorong. Tu belum cerita jadi ketua parti minyak cakapak ni. Saya tak nak sebut parti lah. Maknanya contoh. Kedudukan tu. Semua tu ada risiko di akhirat tu. Kan Nabi nampak lelaki yang menima seberkas kayu tu. Bongkok dia menima. Tak terbawa dia seberkas kayu tu. Tambah lagi. Ambil li amanah. Amanah yang sedia ada tak terjaga. Tambah lagi amanah yang lain. Nampak? Kedudukan, pangkat. Pangkat ni tak kira apa pangkat sekalipun. Ada orang tu kadang baru grade. Pembantu pejabat pun belagak naik moyang. Pembantu pejabat ke SUK. Bila orang tanya kau macam mana? SUK. SUK? Mak adanya cakap tu. Wahal kau jawab budak pejabat ni orang hantar surat.
Maknanya dengan kedudukan tu, kedudukan sebab jawatan itu pun orang berebut. Mana? Dan yang ketiga wanita. Tu sebab Nabi kata sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Jadi 3 perhiasan dunia ni kalau kita menjadikan dia sebagai matlamat, maka kita masuklah dalam kategori orang yang lalai. Nampak? Dia tak kisah dah pasal harta dah. Hidup dia relax, senang, tenang, damai, relax. Tak ada banyak cerita dah. Kan? Mana dia duduk dah kat rumah, walau rumah hai biasa-biasa. Rumah hai biasa, ya kecil. 80 kali 100. Wah, sadar pun kan. Besar mah tu. Kan? Relax kan? Rumah kecil, hati senang. Makan 5 pinggan, licin tala kau je. Kan? Iya. Orang perempuan kalau dia tak boleh bagi standard suami makan sampai licin sambil makan, ada masalah. Sikit dia makan tak banyak. Ada masalah. Dia kalau bini yang masak kono lauk tu kan. Kenapa masakan tu sama dengan omak kita masak, tapi omak kita masak kita makan habis. Bini masak makan tak habis. Apa hal? Sebab kadang-kadang kita sampai ke rumah mak kita mana pertama dia tanya, kau dah makan belum? Mesti punya. Omak yang normal akan tanya macam tu. Omak yang tak berapa normal dia tak tanya. Dia biasa mesti tanya, kau dah makan ke belum ni? Benar-benar dah makan. Tak apalah, mak masak. Tak apa mak botol dah makan. Mak berpas-basuh kan. Alah sikit je. Masak kat tu. Dan walaupun kita khabar dah makan, tetap habis tu makan. Sedap. Digoreng lah. Wahal lauk bangangnya tolu. Kan bili. Licin. La ilallah sedap. Kan? Sebab apa? Sebab omak kita nak beritahu orang perempuan. Omak kita masak dengan penuh kasih sayang. Tak kira lah omak mentua. Sama je. Tak apa kena sedap mana makan rumah mak ni. Macam tu ayat kan. Ya bini kan masak. Tolu. Tak habis-habis. Kadang-kadang bukan perempuan sini dah tempat lain. Kadang-kadang layanan pun satu hal. Kan? Sebabkan tu sebab saya sebut tadi, kalau dia mengejar akhirat, insya-Allah dunia tu Allah Taala jaga. Layan suami sebab dia apa? Sebab akhirat, nak masuk syurga. Yang lelaki pun sama, layan bini baik sebab akhirat, nak masuk syurga. Kan? Tu sebab bini masak tak sedap pun sedap khabar. Sedap tak bang? Inilah paling sedap kali tu. Tak pernah makan yang paling sedap. Kadang laki makan sikit. Dia makan kada tom yum beria. Sebab apa? Budak yang make order tu. Bini kena makan apa? Bang nak makan apa? La ilallah soalan kau. Apa yang ada? Tengoklah apa tudung saji tu. La ilallah tak dapat. Dia tanya tadi tu. Kan? Lepas tu bila makan kadang-kadang muka tu. Bila pergi kedai tom yum tu. Anak dara tu. Abang nak minyak apa, abang? Kita pun macam ni menang tak lah. Kadang-kadang macam tu kan. Bagi tom yum so. Si goreng so. Mu so. Abang ni. Dia nampak tak kan cara. Nampak kaedah tu. Orang perempuan nak gedik kat rumah. Tahu? Tak kira lah dah tua pun sama. Gedik-gedik pun gedik-gedik. Abang. Dah tua kan. Abang. Yang lelaki macam ni. Suara siapa pula tu. Hanyat kan. Kerja akhirat ni betul-betul. Ya. Sebab apa? Matlamat dunia ni sementara. Tu sebab orang yang cintakan Allah dan Rasul, dia akan pastikan dirinya tidak akan terbelenggu dek kenikmatan dunia. Kadang-kadang orang tu sampai tak boleh nak buat apa dah. Dunia je. Tak kerja, tak apa dia tak kerja pun tak tahulah. Lepas main maghrib, Assalamualaikum, Pak, berkecapuih celinap hilang.
Istighfar pun tak sampai. Doa pun tak sampai. Asah sombong dengan Allah Ta'ala. Nah, itu sebab nak kena jaga. Hidup kita sementara Allah Ta'ala dah beritahu dah. Bila Nabi minta dengan Allah, ya Allah, kau janganlah bagi umat aku ni umur panjang-panjang. Sebab dia kena umat itu kalau panjang umur, panjang cita-cita. Goma panjang cita-cita. Nak panjang lagi. Panjang nak panjang lagi. Nampak tak? Iya. Kalau kita panjanglah umur, katalah umur kita macam umat Nabi Nuh 900 tahun, 1000 tahun. Agak kosong masjid ni. Lek kalau baru 50 tahun dah. Tak tahulah macam mana. Kau berapa tahun nak kerja ni? Kau berapa lama lagi nak pencen? Adalah dalam 700 tahun ni. Umat lama ni nak tunggu. Kan? Penuh buku rekod tu kan? Kan? Kalau panjang umur macam tu. Tapi dah tahu dah umur lebih kurang ya. Lebih kurang kat Malaysia ni. Kalau umur 60 tahun okey tu. 70 tahun ekstra. 80 tahun bonus. 90 tahun gegar vaganza. 100 tahun dah boleh naik tugu kat simpang masuk. Manusia tua kat taman ni. Tak ada yang tua macam tu dah. Tahu dah umur tak panjang. Kan? Nabi Yaqub yang kawan baik dengan malaikat maut tu pun tak tahu dia mati bila. Nabi Yaqub kawan baik dengan malaikat maut, main-main kau. Setiap kali datang dia tanya, wahai malaikat maut, kau datang hari ni kau nak cabut nyawa aku ke nak ziarah aku? Wahai sahabatku, aku datang nak ziarah engkau. Kalau kita lah dapat kawan dengan malaikat maut, macam mana perasaan kita? Minum sama kat depan tu. Orang yang kawan mentori, ngang mentori pun tak berani macam tu. Kita kawan dengan malaikat maut, macam tak kau jobo gitu tu, tak jobo. Action lah gitu. Iyo kawan dengan mentori pun tak macam tu tau. Kawan dengan tak kisahlah exco tak macam tu. So, malaikat maut duduk minum dengan kita, minum lah. Dia pun minum, sap minum. Lepas tu kan yang kawan datang. Weh, siapa? Kita pun mula, kotak kanan ni siapa? Kotak kanan ni. Ini malaikat maut tu. Kau buat lah perangai. Dan suruh cabut nyawa orang. Wah, nyata. Tu ayat kita tu. Kalau kita lah kan, kalau kita. Nah, kan orang kita kan kau mah belagak macam tu. Nah, tapi lepas tu sampai satu ketika, Nabi Yaqub dah tak tahan. Dia cakap dengan malaikat maut. Wahai sahabatku malaikat maut. Sebelum kau cabut nyawa aku, boleh tak kau tolong aku? Sebelum cabut nyawa aku, kau bagilah tanda-tanda dulu. Janganlah tahu cabut. Kau jangan risau, wahai sahabat. Aku mesti akan bagi kau. Sekurang-kurangnya 3 tanda aku bagi kat kau. Kau jangan risau. Logo lah dia, relax ada. So lepas tu setiap kali datang tanya. Setiap kali datang tanya. Sampai satu hari tu malaikat maut datang, dia tanya lagi. Kau datang nak ziarah aku ke nak cabut nyawa aku? Wahai sahabatku. Sesungguhnya hari ini aku datang memang nak cabut nyawa kau. Terperanjat Nabi Yaqub. Kau khabar itu nak bagi tanda? Sesungguhnya aku dah bagi dah 3 tanda. Ya kau. Apa tanda Pertama, badan kau yang tagap sudah menjadi lemah. Kedua, badan kau yang tagak sudah mula menjadi bongkok. Yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum tanda tu? Dia cakap. Dah ada kau belum? Dah. Apa lagi standby lah. Apa susah-susah? Tanya lagi kan. Nampak? Itulah dia. Tu sebab Nabi kita waktu menghadap Allah Ta'ala kan bila naik dia ke Mi'raj jumpa Nabi. Nabi khabar, wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasihku antaranya. Aku jadikan umat kau sebagai sebaik-baik umat. Bayangkan, kita ni sebaik-baik umat, cuma kita yang tak rasa apa-apa. Relax, macam tak ada apa-apa. Tersentuh pun tidak. Ya tahu. Dah dengar dalam ceramah tu lepas. Lepas itu dia sebut lagi apa? Aku jadikan kau, wahai Muhammad, sebagai pembawa khabar gembira dan amaran buat umatmu. Nampak? Dah dibagi dah. Bagi amanah. Makna kalaulah anak kita dapat soalan bocor SPM tapi tak boleh dia jawab soalan, rugi ke tak rugi? Kita dapat soalan siap dengan jawapan.
Tapi tak buat apa-apa. Lagi rugi. Dah tahu dah niat jalan-jalan syurga. Niat neraka jawab tapi tetap tak buat. Contoh. Dah tahu semain jemaah 27 kali ganda pahala daripada semain seorang. Tapi tetap kerja yang seorang tu nampak. Kecuali orang yang datang malam ni lah. Kenapa kan? Makna apa? Rugi ke tak rugi? Memanglah rugi. 5,000 di tangan kananku. RM5 di tangan kiriku. Yang mana akan kau pilih? Aku tak tahu mana yang kan? Mana satu ambil RM5 ke RM5,000? Dah mula dah jadi baik, RM5 dah lah kata. Nyampah kata nak. Pergi masjid mula ambil RM5 dah lah kata kan. Tentu ambil yang RM5,000, RM5 rugi. Ambil yang sikit berapa tahu tak kan? Makna tu cakap tadi rugi. Ibadah macam-macam dah tu. Bulan puasa dah tu. Tu sebab kita ni hari ini manusia ini ada krisis keyakinan. Dia sebut pasal rukun iman. InsyaAllah bodoh sup jawab Imam tanya dia rukun iman. Cuba baca rukun iman. Bodoh sup jawab. Belum tanya dah jawab. Terutama yang nikah kali kedua. Tanyalah insyaAllah. Laju jawab Sebab yang berkahwin kali kedua kebiasaannya berkahwin kerana Allah. Saja mana marah. Tak ada lah. Kita boleh jawab percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada hari kiamat. Betul? Percaya pada malaikat, qada dan qadar, kitab kan. Memang boleh jawab, tapi kepercayaan kita tu dinatijahkan dengan perbuatan kita. Macam mana perbuatan kita? Perbuatan kita macam mana? Semayang kadang-kadang ada kat lubang-lubang tak bercover pun. Bukan orang sini lah, tempat lain. Tetap lagi nak bergaduh sesama Islam. Sama semayang lah. Abang, tuan, tak boleh pakai tu. La ilaha illallah. Tu sebab saya nasihatkan AJK Masjid sabar berbanyak. Buatlah program yang elok. Pedulian orang yang masuk air. Setiap karyah dia ada wakil masuk air tu. Pedulilah tak apa bono masjid ni. Kan duit banyak kutip. Kan macam-macam kutip kan tapi program tak ada tu. Jawab program ada kau yang tak datang. Jawab macam tu. Yang tua jawab kan. Program banyak sangat senang. Tadi dah buat pengumuman tu. Dan lepas ni program apa, besok program apa, ni program apa. Dengar tu datang. Di taman syurga, memetik buah-buahan di syurga dalam majlis ilmu ni. Cuma kita tak nampak ya. Kan? Sebab target kita tu akhirat. Percaya pada Allah. Tu sebab Ibrahim Adham kata, antara sebab doa tidak dimakbulkan oleh Allah. Pertama kata takut ke Allah, tapi tetap buat yang Allah Ta'ala larang. Apa benda Apa benda takut macam tu? Kalau tetap buat benda yang Allah Ta'ala larang, macam tak ada apa-apa ya. Kedua, khabar sayang Nabi. Tapi tak amal sunnah Nabi. Bukan payah benar sunnah Nabi. Minum air masak pun sunnah Nabi. Sebab Nabi koma minum air masak. Buah tama tu makan. Ini buah tama pun nak jumpa. Time poso jumpa. Habis belum poso, buah tama kotak. Ngau usup-usup hilang. Usup tayub. Bondo paling senang. Dalam rumah Nabi, 2 bondo tak tinggal tau. Pertama buah tama, kedua madu. Faham orang perempuan? Satu buah tama, yang kedua madu lebah. Contoh tarang sikit sabut tu orang perempuan kan. Iya. Itu pun sunnah Nabi. Buah tama makan. Wahal Nabi sebut dalam hadis Nabi, barang siapa yang amalkan 7 biji buah tamar setiap hari akan dijauhkan daripadanya penyakit keracunan, yakni sihir. Sihir orang 77 ke, orang nak racun kita ke, insyaAllah. Kan pernah ada satu kisah Nabi makan, ada seorang sahabat tu pun makan, tapi yang sahabat itu mati. Nabi tak mati sebab Nabi tak tinggal rutin dia makan buah tamar. Rupanya buah tamar tu boleh neutral kan. Tapi jangan cuba lah balik kan. Makan buah tamar ditelan dia racun, tengok mati ke tidak.
Yang tu termaksud yang mana dipelihara jangan sajalah cari racun tu. Nampak kan? Kata sayang Nabi tak amal sunnah Nabi. Ketiga, tahu syurga itu benar tapi tak pernah ikhtiar nak masuk syurga. Keempat, tahu neraka tu benar tapi tak pernah usaha elak neraka, malahan check in. Kelima, dia tahu dapat nikmat tapi tak pernah syukur. Keenam, dia tahu setan itu musuh tapi tak pernah ikhtiar lawan musuh. Tetangga mikrofon ni dah. Pasal kan. Rasa mentori pun tak ada mic banyak sini. Ya handa lah malam ni. Kan? Dia tahu setan tu musuh, tak pernah usaha lawan musuh itu. Kemudian dia tahu dia akan mati, tapi tak pernah bersedia untuk menghadapi mati. Relax ada. Alah relax lah, mudah hanya sekali kan. Tu semua tu. Tu sebab bila sebab dia ada 10 benar, saya ingat 7 je. Mengaku tu orang, terlupa lagi 3. Tapi dah sebut tadi, takut Allah tapi tetap baik benda yang Allah Ta'ala larang. Contoh macam kita lah mak mentua dah tahu rumah, tak berani tinggal semayang kadang-kadang. Takut mak mentua. Sebab mak mentua tu ada diterjemahkan takut mak mentua tu sound. Macam ni Allahu Akbar. Allahumma hdina fiman hadait. Biar mak mentua tu dengar dia baca kunut. Wah tengah baring ni. Kan? Entahlah kan. Jadi makna kata tapi kalau takut Allah dia takkan buat apa yang Allah Taala tak suka. Sebab hidup kita ni dalam menuju akhirat, pertama rapatkan diri kita kepada Allah. Pertama dengan cara mahabbah, kecintaan kepada Allah Taala. Serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cintakan Allah mengatasi segala-galanya. Tu yang dia datang ke masjid walaupun bini yang lawa. Datang dia ke masjid walaupun malam ni ada orang ajak dia macam-macam. Tu bunyi apa tu? Bunyi jam ya? Oh, nak berhenti azan tu? Okay. Sambung kan? Dalil dah kata tadi. Jadi bila kita sebut tadi tentang macam mana Nabi kita. Kita sebut macam mana kita sayang Nabi, kita amal sunnah Nabi. Kita tahu dah kita akan mati, kita bersedialah kita untuk mati. Itu sebab pernah Anas bin Malik tanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, bila kiamat gaet?" Agak-agak bila kiamat? Nabi jawab, "Jangan ditanya bila kiamat, lebih baik kamu bersedia untuk kiamat." Persediaan itu yang lebih utama. Jangan tanya bila jadi. Tu sebab suruh beribadah tu biarlah seolah-olah macam nak mati esok. Kan? Tapi bekerja tu seolah-olah nak hidup 1000 tahun. Kan? Ibadah banyak-banyak. Hidup kita ni sifat sementara. Kita kena ingat hari ni yang nyata ke depan mata kita ni adalah dunia. Tu nyata. Dan akhirat cuma cerita. Betul tak? Hari ni dunia adalah nyata. Dan akhirat cuma cerita. Tetapi akan tiba masanya nanti dunia hanya tinggal cerita sebab kiamat sudah menjadi nyata. Masa tu dunia hanya tinggal cerita. Digambarkan balik perbuatan-perbuatan kita, punya malu kita sampai luruh kulit ke muka, dek malu. Tu sebab nak kena jaga. Hidup dalam dunia, Nabi pesan ke anak dia, "Ya bunayya isqadarta an tusbiha wa tumsi wa laysa biqalbika ghaish ahdil fa'al." Dia kata kalau pada pagi lah sampailah terbana matahari kan dalam hati kan tu tak ada perasaan ghaish, busuk hati, nak kena orang, nak naya orang, ahdil fa'al, lakukanlah. Elok tu. Kalau tak ada perasaan macam tu elok. Kenapa? Nabi sebut wazalika sunnati, kerana itu adalah sunnahku. Tak nak konokan orang, tak nak naya orang, itu pun sunnah Nabi. Kadang ni ajak oh kau tak datang kenduri dan dia. Dalam masyarakat kan selalu macam tu kadang. Dan baik kenduri kau tak datang, kau jaga kau anak kau ramai lagi tak kahwin, kau tengoklah. Dah tak pergi rumah kau dah. Dia ajak orang lain, jangan pergi rumah dia. Rumah dia hari tu dia tak datang. Jadi kalau ikut sunnah Nabi, kita pun cakap, tak baik kau ni.
Ada sebab dia tak datang tu. Baik kau tanya. Mana goma nuduh-nuduh. Pak. Dia tak bersangka-sangka dengan jiran ni. Pergi tanya. Kak Leha bukan nama sebenar. Kang terasa lah Zaleha kang. Kak Leha, benda hari tu pula tak datang kenduri saya pula. Ya Allah, memang nak pergi kenduri kau. Nampak? Dah siap dah. Keluar dah sampai simpang pusing balik. Kenapa? Dapat panggilan. Panggilan apa? Oh, rumah abang kau bersalin. Oh, rumah mana pula? Yang nombor 2, sian tak ada orang jaga dan nak jaga. Tu tanda nak kiamat tu. Dia lah tolong jaga kan. Ada lagi orang. Jadi sudah baru tahu tu sebabnya. Kita ni kadang-kadang apa bondo orang tak datang kenduri kita bukan sampai batal kenduri kita tau. Dia tak dapat datang seorang, adalah hal tu. Kita nak sesakit hati kenapa? Elok kenduri kita meriah walaupun dia tak datang, dia pergi cari yang tak datang tu buat apa? Tanya sudah, asal tak datang tu tak dapat. Tak apa, alhamdulillah kenduri semua selamat. Nah. Kadang marah, bang jiran kita bang, kenapa? Jiran kita, iya kenapa? Ni minjam cangkul rumah kita 6 bulan tak dipulang-pulang Cangkulnya hal. Kecil, small matter orang gombak cakap. Kan? Suami kalau lapang dada dia akan jawab apa? Kalau yang tak lapang dada dia akan cakap, apalah. Dah tahu pinjam pulang lah. Kan? Kalau yang lapang dada, biarlah. Agak dah ditolan yang cangkul tu. Jangan risau, potang kan bang beli lain. Berapa ringgit cangkul tu, nampak? Selesai. Tak ada apa pun. Nampak tak? Kan Nabi aja. 3 tanda orang mukmin. Yang pertama, taat kepada Allah. Apa Allah Ta'ala suruh buat? Kedua, menjauhkan perkara-perkara yang haram. Tinggalkan perkara-perkara yang haram. Zina haram. Judi haram. Arak haram. Boleh. Main tikam nombor haram. Rokok tak payah saya jawab dah. Mulut dia dah katakan. Benda lain bukan main lagi haram, judi haram, zina haram, riba haram, isap rokok. Sebenarnya ada perbezaan pandangan di sana tu. Tahu kan, ulama-ulama khilaf dalam hal ni. Tahu dia macam tu kan. Sebab dia isap rokok tu kan. Tu pandai-pandai lah, saya tak nak ulas datang tu. Jago. Tapi memang iyalah, isap rokok belum pernah ahli kajian yang buat isap rokok mendatangkan protein dalam badan. Dan satu-satu perbuatan yang tak mula dengan bismillah, tak akhir dengan alhamdulillah, isap rokok lah. Mana tengok isap rokok, bismillahirrahmanirrahim, memang tak ada dah. Alhamdulillah pun tak ada. Tak ada. Kan? Bono mudarat kalau boleh tinggal belajar-belajarlah. Ansur-ansur cuba tinggalkan rokok tu. Kan? Kedua. Yang ketiga, berbuat baik pada orang yang berbuat jahat kepada dia. Tu Nabi ajar. Orang buat jahat dengan kita, jangan balik. Buat baik juga kat dia. Tu Nabi ajar. Ini kan pula orang yang buat baik kat kita. Orang masjid buat program. Buat baik kat kita. Balik dengan apa? Tabung lalu kan, jangan senyum. Faham? Saluk paling dalam ni, ram masuk apa ranjat orang sebelah tengah. Ui, banyak waktu duit siling ni semua. Kira-kira RM5. Pusin ni semua. Tak kira lah. Selalu tabung senyum. Tolak kau sebelah. Orang sebelah pun senyum. Sampai ujung senyum. Nampak tak? Kita ni kena sangka baik banyak. Tabung tu kan, bagi. Jangan sabut-sabut lah. Kita bagi, jangan sabut. Tiba-tiba masjid naik. Buat contoh sumbangan nak membesarkan masjid.
Saya tak tahulah nak puasa mana pergi masjid ni. Kipih dengan tak puasa pun macam ni lah kipih dah. Kalau puasa ni tak tahulah, tak rabang, kau jaja terangkit je dalam masjid ni ada kipih. Enggak lah. Ya. Punya selesa lah kan. Katalah kita sumbang, jangan sabut-sabut lidah. Masjid tu jadi besar, duit dan 500 ada dalam tu. La ilaha illallah. Jangan sabut. Sumbangan kita ikhlas. Jangan bersangkut-sangkut. Dengan manusia pun jangan bersangkut-sangkut. Ini mesti macam ni. Ini mesti macam ni. Imam lambik datang ni kan, mesti ada hal. No? Imam sekarang ni lambik je tu, mesti ada hal. Jangan bersangkut-sangkut. Faham tak? Lagi satu pergi perangai orang kita. Dapat peluang, contohlah kan. Contoh. Ni anak Dan. Di situ ngaji kan. Anak Dan ajak Dan pergi Korea. Kan? Mulalah. Daripada kopi Korea. Tu orang kita cakap. Kalau daripada kopi Korea, ambil kopi Mekah. Tengok ayat. Dah dia ada peluang pergi Korea. Pergi. Nabi makin pun berdagang satu negara, Nabi pergi. Satu tempat. Pergi belajar tempat orang tu salah. Dia yang benar, dia dongki, dia tak pergi. Oh, Makkah pergi tapi ada pulang pergi tempat lain pun pergi belajar tempat orang. Saya baru ni pergi Thailand. Bukan sebab dek kahwin, nak pergi Thailand. Kau mulalah pandang semacam kat dan pergi Thailand. Pergi dengan family travel sajalah kan. Drive pergi. Tengok tempat orang macam mana. Baru saya tahu 5 jam daripada sempadan nak nyampai ke Krabi tu. Komen lawa tempat banyak hotel halal ke sana. Kek Sanun ada istilah hotel halal. Masuk cantik, komeh, air kau rasa macam kita ada kat Malaysia lah. Arah kiblat mau siap. Nampak tak? Aduh, kita sangka tempat ni banyak hotel halal. Peniaga-peniaga Islam pun ramai. Dia jual pancake tepi jalan tu. Saya pun tengok pancake tulis raman yang dimasak tu lempeng. Nak diakai kita. Tapi sadar. Kita tolonglah, tolong orang Islam niaga kan boleh lah. Kek jamban tu, kek jamban kepala orang tu, dia bubuh logo kepala orang tu pakai songkok untuk lelaki. Kepala perempuan tu kek tudung. Tengok kek jamban masjidnya. Gambar lelaki berdiri je kan. Tu ada lah. Tak nak tunjukkan ke tempat orang. Macam tu kita boleh belajar bawa balik negara kita. Nampak tak? Itu lepas tu saya naiklah bot pergi tengok pemandangan kat tengah laut tu. Hulawai. Contoh rajun pakai pelampung. Tak reti bonang. Lawa. La ilaha illallah, lawa. Tu belum cerita pemandangan di tepi pantai ni. Macam-macam binatang ada. Tapi badak air semua ada. Tak peranjat tengok pergi tempat orang. Tu sebabnya insya-Allah kalau siapa nak join saya. Kalau tak ada apa-apa 22 hari bulan ni jom join saya. Pelayaran Islamik jom. Dalam tu ada ceramah. Sebab saya tak pernah pergi. Tu yang beriu tu tak meloncek dalam tu saya tak tahulah. Saya tak dah pergi. Daripada hari tu saya ceramah kat Melaka, saya sebut daripada Penang kita singgah Melaka. Dia kata baik kita tunggu kat Melaka dia cakap tu. Dia tak tahu lain feel tu. Saya tengok gambar-gambar video dia tunjuk tu lain feel naik kapal tu daripada Penang sampai Melaka pergi Singapura. Terasa kocik bila saya tengok gambar tu lah. Agak kalau duduk tengah tu terasa kocik macam tu lah kan sebab keling tu tak nampak apa lautnya. Terasa kocik kita ni dalam dunia ni sebenarnya. Allah Ta'ala tu maha besar, maha kaya. Semua saya pergi Thailand itu pun mencantik. La ilaha illallah. Macam dilukis-lukis cantik itu. Kan nengok anak-anak tu kan kadang-kadang tengok budak-budak tu teringat anak kita tu. Tengok bini orang kan terlupa kat bini kita. Masalah tu kan. Saja ya kan. Makna kata berbalik tajuk kita tu. Makna kita ni dalam dunia ni. Pertama, saya sebut tadi yang nombor 1 adalah mahabbah, kecintaan kepada Allah.
Selamat hidup kita. Kedua, ubudiyah, pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah. Jaga semua. Orang lelaki ni cabaran besar nak masuk syurga. Macam-macam soalan tanya akhirat sok. Orang perempuan senang. Dia yang tak nak. Bukan dia sinilah yang luar tu. Nabi dah khabar dah. Orang perempuan ni pertama jaga semayang 5 waktu. Kedua puasa bulan Ramadan jaga. Ketiga jaga maruah diri dan suami. Dan yang keempat dia taat perintah suami. Maka di akhirat nanti masuklah dia ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hatinya. Tu dia perangai orang perempuan daripada dunia sampai akhirat, memilih, tetap memilih sampai pintu syurga berpilih. Sinialah orang lelaki mana dia pilih dapat masuk untung. Tu tak? Tu sebab orang perempuan belajarlah taat perintah suami. Faham? Layan suami first class. Islam is first class. Layan suami kena first class. Sebab saya sebut ni orang perempuan senang masuk syurga. Layan ni suami tu apa dia nak setuju. Abang nak air, siap bang, kau hantar. Kadang krisis suami isteri ni kan, bila suami cakap tu ada jawab. Kadang-kadang tu bangih lah. Lagi tua, lagi manja lelaki ni. Faham? Ada tu tua ngada lah. Tak, lagi manja dah. Betul tak orang lelaki? Bak, sedih bunyi. Betul. Kadang suami tu rapat saja, dia rapat. Kau tua ni lah. Jauh lah. Oh nak memanja, nak mampu orang tua ni. La ilaha illallah. Yang kadang kan bila dah ada cucu tu lagi besar cabaran. Mula ada lekor dah. Ada ke dalam Quran cakap tatkala engkau sudah memiliki cucu, maka kurangkanlah melayan suamimu. Ada ayat tu. Ada ke ayat tu? Tak ada kan? Dah pukul 10 malam lekor ni, ala cucu nenek, ala cucu nenek. Yang suami dah cenya cakap khabar. Dah pukul 10 dah ni, bye. La ilaha illallah. Allahu akbar dah. Sudah ala cucu nenek tak faham ni tu dah. Sudah dihampir khabar tu, zam, bangun dia masuk dalam bilik. Yang nenek mengamuklah tok kau. Ala cucu nenek tak faham ni tu dah. Atuk dah masuk dalam bilik dah. Duduk dah. Lah cucu nenek lagi. Langsung atuk bagi signal. Yang nenek tadi, alah cucu nenek tengah mengigau atuk kau lah tak ya faham ni. La ilaha illallah. Sudah menjerit atuk Allahu akbar, bodoh letak cucu. Apa hal bang? Baru dapat tangkap. La ilaha illallah. Yang kali yang perempuan nampak suami masuk dalam bilik, tinggalkan kojo kita, bolalah masuk dalam bilik. Bang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Tak tanya. First class service. Tak apa, kau sambung kojo kau. Makah pono. Bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Ada, kau baring sekarang. Sebab suami kita nak ukur panjang kita berapa. Dah lama tak ukur, kan? Jangan salah sangka, kan? Contoh iya, payah mana dia melayan suami. Kadang suami tu puas yang apa? Nak air, pergi ambil kat kolah tu. Kat kolah pas ambil air. Dah nak minum, bukan nak mandi dah. Lepas tu dijawab lah tu. Yang suami tu dah bangi. Jauh nak kolah tu. Aku ajak ditarik egotah pipe tu, salah kurang hajar kan. Aduh, nampak tak kan? Itu sebab sebut tadi. Yang kedua tadi, pengabdian kita, ibadah, ke rumah semayang. Itu sebab saya cakap, kebahagiaan dalam rumah tangga nak ada 5 kunci. Pertama, kunci kereta. Kedua, kunci rumah. Ketiga, kunci pejabat. Keempat, kunci syurga. Dan yang kelimanya, kunci spare. Apa maksudnya?
Kunci kereta, maksud kereta apa nak bawa, siapa dalam kereta tu. Isteri, anak-anak, kita akan pandu kereta ke mana hala tuju keluarga kita nak bawa. Itu maksud kunci kereta. Kunci rumah, sistem kan dalam rumah kita tu sistem ikut syariat Islam. Bang, bangun bang, subuh. Yalah. Pergi kojot dan semua. Abang ambil wuduk dulu. Suami dah mandi, ambil wuduk. Keluar tengok bini-bini semua dah siap dah nak semayang. Dia pun Allahu Akbar. Saja laju kan bab tu. Dia perempuan tak perasan kau nak. Tengok semua. Dialah bini dengan anak-anak lah standby. Semua bini-bini yang marah. Kan? Jadi lepas tu dah semayang pula doa sama-sama. Kan? Lepas tu bila dah doa pula, lepas tu dah mandi siap pula anak nak pergi sekolah, makan sarapan pagi sama-sama. Doa pula nak makan. Lepas tu suami dengan isteri pula, abang pergi kerja dulu, salam, jaga rumah elok-elok, abang doakan kau elok-elok semua. Yang isteri pun sama, abang elok-elok pergi kerja, saya doakan abang tetapkan pandangan dan dalam hati abang tu cuma hanya ada saya. Doa yang elok-elok ni keluarkan, jangan tengok janda. Laki pun cakap, Edan tadi langsung tak terfikir, dek kau sobut langsung teringat. Kan? Gama cakap benda yang kau bukan ni, laki tu dah elok fikir saya nak kerja tadi. Lepas tu sistemnya mana kat dalam rumah? Isteri waktu zuhur tiba-tiba ke handphone kan ada azan. Langsung hantar WhatsApp, Assalamualaikum wahai suamiku. Sesungguhnya waktu zuhur telah masuk. Abang jangan lupa solat ya. I love you. Ini WhatsApp bang basah 5 kilo jangan lupa beli. La ilaha illallah. Tak feel langsung. Kan? Nampak tak? Sistem. Cuba tanya. Saya pernah sekali saya camah, saya cakap dengan punya. Cuba WhatsApp kat suami tanya. Assalamualaikum wahai suamiku. Apa khabar abang di sana? Abang sehat? Alhamdulillah ke bang? Sehat ke tak? I love you. Hantar. Berapa ramai suami yang jawab, Waalaikumsalam abang sehat. Yang macam mana? Berapa ramai jawab itu? Kebanyakan yang kanya Waalaikumsalam kau pahal. Yo tak pernah hantar mesej, tiba-tiba hantar. Tak peranyat lagi tu. Apa benda nak ini? Nampak tak? Ya? Kemudian yang ketiga, tawakal Allah. Penyerahan. Orang tidur. Kunci tadi tak bi. Kunci pejabat. Maksud kunci karier kita. Kerjaya kita cari rezeki yang halal. Dapat rezeki yang halal nak bagi anak isteri makan. Itu punca kerja. Kalau dia kerja berniaga burger, maka stall burger itulah pejabat Dia berniaga jual kain, bawa bunjut kain satu rumah. Itulah pejabat Makna mencari rezeki yang halal. Keempat, kunci syurga. Jaga ibadah sebab nak pandu bawa semua masuk ke dalam syurga. Yang kelima, sebut kunci spare. Apa maksud kunci spare? Kunci spare makna kunci tak boleh ada satu je. Semua orang kan ada kunci. Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Faham? Ya. Kemudian yang ketiga, tawakal Allah. Saya sebut tadi pertama mahabbah, kedua kita sebut tentang ubudiyah, dan yang ketiga kita sebut tentang tawakal Allah. Penyerahan kita kepada Allah secara mutlak. Percaya kita kepada Allah. Dan bila penyerahan kita kepada Allah, kita takkan tamak, kita takkan dengki, kita takkan sombong. Abu Bakar Al-Warraq Al-Hakim menyatakan tentang tamak. Dia kata kalau kita tanyalah tamak, wahai tamak siapa ayah kamu? Maka tamak akan menjawab, ayahku adalah keraguan kepada takdir. Maksud orang yang tamak dia tak percaya takdir dia. Dia tak percaya Allah Ta'ala akan bagi rezeki ke dia tu, dia ambil hak orang tu. Tamak. Yang kedua, kalau ditanya tentang apakah pekerjaan kamu, maka tamak akan menjawab, pekerjaanku adalah kehinaan. Soalan ketiga dia tanya, apakah tujuan kamu? Tujuan aku adalah halangan. Halangan apa? Halang supaya tak dapat apa-apa. Tu sebab orang yang tamak akhirnya tak dapat apa-apa. Orang tamak selalu rugi, orang tua cakap. Bagai anjing dengan bayang-bayang. Nampak tulang dalam air tu. Terjun sudah tulang ada gonggong pun Nabi. Ingat kartun monyet tu.
Kartun monyet marin yang dia sibuk nak makan lado. Aku tak peduli, aku tak peduli, aku nak juga, ingat tak? Jangan monyet, kita tak boleh makan benda tu. Aku tak peduli, aku tak peduli. Dikunyah lado tu berasap telinga, ingat tak? Meloncek cari tamak. Nampak tak? Jagalah apa yang kita ada. Nak kerja benda yang tak ada, buat apa? Betul tak kan? Jangan tamak. Kedua, jangan dengki. Jangan ambil hak orang. Jangan sibuk nak jatuhkan orang. Jangan tak puas hati dengan orang. Jangan iri hati dengan orang. Jaga. Ibarat peribahasa di padang orang berlari. Orang dia berlari biar rusak rumput orang tu. Padang sendiri berjengket-jengket sebab nak sayang rumput itu dia bolor elok-elok. Tamak hak orang ambil, hak sendiri simpan. Jangan tamak-tamak. Sibuk tengok lawa bini dan tak puas hati betul. Apa hal bini kita tak lawa boleh adjust. Boleh adjust. Ni sini kan. Adjust kan. Saya tak boleh nak ulang iklan tu. Loyo tokak. Tak kira lah macam-macam krim sapu lah tak mau tu. Macam mana tu? Apa susah tutup lampu selesai. Tak payah kau hadap lidah muka tu. Kadang-kadang yang heran saya tengok orang dulu. Tak payah lelawa ada tapi manis tu ada. Itu sebab orang perempuan laki balik ponek macam mana pun kita paling tidak senyum ke suami. Bang, senyum. Janganlah lebih lah. Betul ada pandangan memandang suami. Pahala memandang suami dengan wajah mengembirakan ibarat seolah-olah berzikir pada Allah Ta'ala. Besar pahala senyum ke suami. Suami balik kerja tengok kita senyum. Kau tengok dan kau. Tengok abang lah siapa lah lagi. Anak-anak semua mesti kau salam mamak kau. Rasa tak lama dah ni. Dia menyeringai pula dia kan. Pahal kan. Nampak ya? Tadi saya sebut tentang perhatian kepada Allah. Kemudian yang ketiga apa lagi tu? Yang ketiga sombong. Jangan sombong-sombong dalam hidup. Sebab kita sombong dengan siapa? Menyombong dengan Allah tanpa kita sadar. Kemudian yang kedua saya sebut tadi yang pertama. Tadi tiga yang pertama tadi tentang merapatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, rapatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah Nabi. Faman ahya bisunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Clear dah Nabi begitu-begitu. Buat, jangan tak buat. Puasa sunat Isnin Khamis. Tak dapat buat hari Isnin, buat hari Khamis. Tak boleh dah hari Khamis banyak bono nak buat hari Isnin ni lah. Nak kumpul tenaga hari Khamis tu. Sebab malam tu nak baca Yasin banyak kali. Jangan salah sangka. Nampak tak? Jadi beramal kita jangan tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Kan? Sebab Nabi ni besok akhirat besok. Kita kena faham akhirat di padang mahsyar besok kita pegang Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, bantulah aku. Peganglah Nabi Ibrahim, bantulah aku. Nabi-nabi ni jawab apa? Nafsi-nafsi, pepandai kau lah masing-masing. Sendiri-sendiri. Nabi kita je satu-satunya yang cari ummati cari umat. Nampak tanda. Salah satu tanda nak dapat tanda tu rajin selawat pada Nabi. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang rajin berselawat kepadaku. Banyak berselawat. Aktsarhum alayya salatan, banyak selawat. Dan Nabi sebut al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang paling kedakut bila sebut namaku dia tak selawat. Malih dongak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat hanya untuk Nabi je. Jangan pukul rata. Dia nama dia Muhammad. Bini panggil abang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tak pek dah Nabi yo, tahu. Hanya untuk Nabi saja. Tahu. Hidupkan sunnah Nabi. Tadi Nabi kata jangan dongki-dongki dengan orang tu pun sunnah Nabi. Baiklah. Benda-benda elok kita tolong.
Kan? Bila buat gotong royong kat masjid datang. Sebab tolong menolong. Tu pun benda baik yang Nabi anjurkan. Pergilah tolong. Gotong royong. Jangan jadi royong gotong. Tu royong gotong. Royong gotong. Akhirnya AJK masjid yang bersihin semua. Dia datang selfie, ambil gambar dia datangnya. Tu masalah. Tu nak kena jaga. Ya. Jadi kita ni kadang-kadang bila sebut pasal tu kadang saya nak bagi kongsikan 5 tanda hati kita lalai. Apa dia? 5 tanda hati yang lalai. Pertama, dia akan rasa lazat dengan dosa. Baik dosa terasa seronok, tak ada apa. Yang kedua, dia tak terkejut pun dengan dosa tu. Dia kau tahu tak ni berdosa tu alah biasa ya. Dia tak terperanjat pun orang sebut pasal dosa tu. Kau main nombor ni berdosa kau tu tak? Alah, dan main 1 ya, 1, 2 ya, suka. Cakap tu. Kedua. Yang ketiga, tidak lapang dadanya dengan Islam. Ada yang masalah. Malam ni kita ada buat start tahlil arwah sikit. Jadi minta semua datang. Alah, tahlil, alah, malih. Tak lapang dah dengan Islam. Keempat, dia akan rasa malih dalam melakukan ibadah. Dan yang kelima, dia menangguhkan taubatnya. Bila sebut tentang maksiat, kadang-kadang ada orang sebut, saya benda lain saya boleh tinggal, tapi bab main nombor ni tak boleh tinggal lah. Nampak dia kata. Dan main kat lah tikam, dapat sekali, kalau tidak gatal-gatal badan ni. Dia lah cakap tu, gatal-gatal badan. Dan benda lain yang boleh buat, dan boleh tinggal, tapi arak tu dan kono agak minum sikit sehari. Dapat 1 liter je lah. Pek setitik jadilah dia punya tahu kan. Maka soalan yang seakan-akan itu pernah ditanya kepada Ibrahim Adham. Wahai saudaraku, aku ni tak boleh tinggal maksiat, macam mana kau tolong beritahu aku? Maka Syekh Ibrahim Adham kata, senang ya, kalau kau boleh jawab 5 soalan ni, kau tahu halah buat maksiat kata. Kalau kau boleh jawab. Apa soalan ni? Saya tambah atau saya tambah? Saya tambah, kalau dapat buat salah 1 daripada 5 tu pun jadilah. Buatlah maksiat. Apa soalan ni? Soalan pertama, kalau kau nak buat maksiat, kau cari tompek yang mana Allah Ta'ala tak nampak. Kau pergi buat. Mana pula tompek? Payah soalan nombor 1 ni. Tak dapat buat dah nombor 1 ni. Nombor 2. Nombor 2, kau jangan makan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Kau makan rezeki lain. Kalau kau boleh buat tu, kau buatlah maksiat. Mana datang ni? Semua rezeki memang pada Allah. Macam mana cara tu? Tak boleh. Nombor 2 pun tak dapat buat dah. Nombor 3, kalau kau nak buat maksiat, kau cari bumi selain daripada bumi Allah. Parah. Memang semua ni lah memang milik Allah. Mana boleh nak pergi? Donga-donga ada satu tanah kek gombak, tak ada siapa punya. Kalau ada lah yang cakap macam tu, salah bingai orang tu. Dan tak ada nama tu pun Allah Ta'ala punya. Tak usahlah. Tak rapik dah kan. Yang kompak kalau malaikat maut datang, kau suruh dia balik. Kau boleh. Aku datang nak cabut nyawa kau. Sibuk sikit hari ni, kau datang hari lain. Boleh tak? Kau dapat buat lah macam tu. Boleh ke buat? Memang tak boleh dah. Minta maaf lah, tak sampai siap dia dah. Seminggu boleh datang, boleh? Tak mau dia dah. Kalau itulah time mati, tentulah cabut. Tak yalah mokak lah dah. Kek kelumpur ni kan ada kes yang mati, senang ya. Tengah minum kopi je ni ada minum. Lepas tu jangan tuk kek warung tu, dia letak tangannya ni. Mati. Allah senang ni. Ada orang tu tengah tengok Lee Chong Wei smash tak masuk, mati. Zap koreh dekat sofa. Macam ni lah, macam dia megang raket lah. Mati. Selangor penalti tak masuk. Mati kan. Bukan ni tahun lama dah ni, bukan tahun ni dah. Bongkak, bobokeh kat tili tak. Kan. Yalah contoh kan, dia jangan main-main. Orang kalau lemah jantung jangan tengok penalti tu. Tengok keputusan pagi esok ya. Iya. Kan?
Nak mati ni bila-bila, tahu tak kan? Tu soalan yang kompak tadi. Kalau malaikat maut boleh tak tangguh? Tak boleh. Habis apa soalan kelima? Soalan kelima tak kalau malaikat Malik nak masukkan kau ke dalam neraka, kau tangguh. Nanti lu wahai malaikat Malik. Tunggu dan nak beribadah dulu. Lepas tu kau kira balik semula. Patut masuk neraka ke syurga? Tak dapat dah. Kalau masuk neraka lah. Tu sebab saya kata kalau dapat buat salah satu jadilah. Tak dapat dah. Tu sebab Jibril bagi warning bab-bab tu sebab jangan lalai kita dengan dunia. Jibril bagi warning, hiduplah kamu semahu-mahunya kerana sampai masanya kamu akan mati. Kedua, cintalah kamu semahu-mahunya. Tetapi pada satu hari nanti kamu akan berpisah dengan perkara yang kamu cintai. Dan ketiga, berbuatlah kamu sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan dibalas dengan setiap perbuatan kamu. Baik kena balik, jahat pun kena balik. Ingat. Ya, sikit lagi. Dah nampak tanda-tanda suruh menghabis. Cecenia dia mula nombok lutut ni. Orang perempuan dia bagi tanda lagi lah tinggi nombok macam ni. Sampai biar dia nampak. Insya-Allah. Saya faham tu. Ada yang tidur tak? Ada tidur tak? Alhamdulillah. So tu target tu. Kalau boleh jangan tidur. Tapi orang perempuan kalau nak tidur, kalau sesiapa nak tidur, saya tak marah dah. Kita ceramah, ada orang tidur. Kita tak boleh nak marah sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Orang bagi ceramah memang tak boleh tidur. Kalau dia bagi ceramah, dia tidur, anda kan, tidurlah siapa nak tidur. Dengan syarat jangan berdongkur. Takut dia ganggu orang sebelah dia. Sebab orang sebelah dia nak tidur juga. Bukan nak dengar ceramah mana dah, sesama nak tidur. Terus memokak pula dia ni kan. Tidur tu nikmat Allah Ta'ala bagi. Itu sebab orang lelaki ni kalau nak tidur dia senang. Orang lelaki kan tak apa kan, memang Allah Ta'ala bagi kita tidur senang masuk. Lotak bantah kan, lotak palu hilang. Tahu dia jaga dah siang. Tu kan orang lelaki. Orang perempuan macam-macam prosedur. Cecenia apa itu sikit rambut lah. Betul cecenia dia tonyok. Hidung Lepas tu cabut lah bulu hidung bil. Terapek dia lalap dah. Minum air. Lepas tu bunyi sebelah tu pula. Laki bunyi macam-macam bunyi. Bunyi seromong kapal. Sampai pagi ni. So pagi tu dia tanya, bang berapa banyak perubahan singgah dalam tadi tu? Tu belum bunyi vibrate handphone Nokia ya. Ayo macam-macam tu bunyi on tua ni tu. Yang tu kira ponek tu, yang lagi ponek pada tu bunyi ujung tu. Dua. Yang paling ponek dia cakap bahasa Rusia ujung. Tu paling ponek. Orang perempuan kena ingat, bila sebut pasal syukur kan, pasal syukur. Kadang kita mengungut rumah kita besar, banyak bondo nak komen. Syukur tu tanda kita ada rumah. Kita mengungut bila lah orang nak cipta mesin lipek baju. Ponek berbakul-bakul tak berlipek. Syukur tu tanda kita ada pakaian. Kita mengungut kain kita baru tompah itu pakai dah tak muat. Syukur tu tanda kita cukup makan. Kita mengungut suami kita tidur berdongkur. Syukurlah sekurang-kurangnya dia tidur sebelah kita, bukan tidur sebelah orang lain. Macam. Okey. Saya dah bagi pilihan jawapan. Balik kan kalau dia cakap itu jawapan. Sekurang-kurangnya abang tidur sebelah kau. Dia tak jawab kan. Iya, saya faham tu. Perempuan kadang tak boleh tidur. Laki berdongkur sampai duduk tengok. Apalah kau tanggung ni bang. Sampai kelamek tu siap tercokik. Dia kan kalau dapat sekali tu, kalau dia tercokik tu kan dia sanyap tu sampai pagi. Itu payah nak dapat tu, kadang-kadang nak dapat.
Kalau tak hidup ni. Pagi. Perempuan golak bosa tu pernah jadi tu. Tahu. Syukurlah, syukur. Syukur, last kali syukur ada empat, ingat. Imam Al-Ghazali pun sebut ada empat. Pertama, syukur ni sebut alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Satu. Sebut dengan lafaz. Dan sebut dengan lafaz dan faham. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Makna tak layak puji-pujian dekat kita. Semua ke Allah. Ui, sedap kau masak. Tak ada apa-apa. Kurniaan Allah tu kadang-kadang dengan izin Allah bila dia buat tu jadi, kadang tak jadi. Yo, faham? Dengan izin Allah. Sebut. Ui, lawa kau. Kadang-kadang suami puji. Cantiknya awak hari ni. Alah bang, semua kurniaan ilahi. Terima kasih lah bang perasan tu. Faham? Dengar. Lawa kau. Baru perasan kau. Dah lama lawa dah. Buta kan. Janganlah lebih kan. Bila suami cakap, ya Allah lawai, alah bang, semua izin Allah ni bang. Kalau tidak, tak ada pun. Semua Allah Ta'ala bagi. Terima kasih lah banyak. Satu, lafaz. Berhenti cakap nasib baik. Nasib baik hujan. Nasib baik tak hujan. Kan elok sebut, alhamdulillah hujan. Allah Ta'ala nak bagi salju. Alhamdulillah tak hujan. Program kita berjalan lancar dengan izin Allah. Kedua, dalam hati memperakui siapa bagi nikmat. Dua. Yang ketiga, perbuatan kita mestilah melambangkan ketundukan kita kepada orang yang bagi nikmat. Kepada yang bagi nikmat. Solat jaga. Sebab tu tanda tunduk pada Allah. Ibadah jaga. Tanda tunduk pada Allah. Jangan buat benda Allah Ta'ala tak suka sebagai tanda tunduk kepada Allah. Dan yang keempat, Imam Al-Ghazali kata, jaga nikmat supaya tidak rosak. Apa dia? Pertama, nikmat iman dan nikmat Islam. Jaga elok-elok. Jangan sampai terkelucih, tergelincir. Dek melayan benda-benda dunia. Tu cakap tadi tu. Jaga. Jaga elok-elok. Ni dah elok ni. So, jangan gaduh. So, pelang ayo tu lain cerita. Nak pangkah-pangkah lah. Ni time semayang, jaga elok-elok. Jangan politik dalam masjid. Oh, ni orangnya ni, orangnya ni. Oh, ni. Ini geng-geng cakapan ni. Ini cap sabun ni. Tak ada. Dalam masjid sama-sama penyatuan kita bersatu. Sebab Nabi pun pesan wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada tali Allah. Satu padu, jangan pecah belah. Jaga. Tu sebab lepas semayang kan salam. Lama tak jumpa. Allah. Silaturahim, jaga. Ya? Ingat tu. Jaga nikmat iman, jaga nikmat Islam, jaga Islam yang ada kat negara kita. Jaga elok-elok. Dan yang kedua, jaga nikmat sihat. Kesihatan Allah Ta'ala bagi, jaga elok-elok. Jangan diosakan, jangan dongar cakap orang, kau muda-muda ni nak makan, kau makan ya, besok dah sakit tak boleh makan. Macam tu pula. Kan kau makan macam tu. Jaga kesihatan kita. Nak makan kambing betul, sunnah makan kambing ni, tapi tak adalah sampai sekor. Macam mana tak dapat penyakit go out? Gaut. Jaga. Ya, kemudian jaga nikmat kita ni, persaudaraan kita ni. Jaga elok. Jangan dirosakkan. Ya. Jadi rasa cukuplah setakat tu. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa. Ya. Sesungguhnya mana yang baik itu datang pada Allah SWT, mana kurang itu berpunca dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.